Aku dan Amoy. Tadi aku ada scroll dekat muka buku. Ternampak satu video cerita dari Indonesia tentang bersahabat dengan penunggu rumah sewa mereka. Tiba-tiba aku teringat, dulu pun aku pernah mengalaminya. Kisah ni dah 15 tahun berlalu. Aku dan suami terpaksa cari rumah sewa dengan kadar yang segera sebab suami aku kena pindah tempat kerja serta merta. Rumah sewa ni sangat besar. Boleh dikatakan macam banglo jugalah, walaupun teres bersusun-susun. Dan memandangkan bos suami yang sarankan rumah sewa ni dan sewanya pun murah je, kami tak ada pilihan. Dan keadaan pun memaksa pada ketika tu. Jadi kami akur sajalah. Tuan rumah ni berbangsa Cina dan dah menetap di luar negara. Rumah ini pula terbiar lama tanpa penghuni. Tapi bos suami bagi tahu setiap bulan akan ada tim cleaner yang datang bersihkan. Rumah ni cantik, lengkap dengan perabot dan tiada hiasan dinding. Maknanya dinding tu kosong je. Bilik atas je ada 4, satu dekat bawah. So bos minta saya dan suami sediakan kelengkapan memasak sahaja. Yang ada dalam rumah tu bos letak dekat dalam bilik bawah. Malam pertama aku mula dengar seperti ada orang berbual-bual tapi tak jelas. Dalam bahasa Cina pun ada, cuma kurang jelas. So aku abaikan. Memandangkan aku belum kerja, jadi 24/7 aku ada dekat rumah tu. Bila aku di atas, aku akan dengar seolah-olah seperti ada orang kat bawah. Bila aku ada kat bawah, aku akan dengar seolah-olah ada orang di atas. Kalau aku lupa tutup TV, bukan lupa tapi kadang tu aku sengajalah on TV kan, kemudian aku pergi ke atas dan TV tu akan ditutup. Bukan TV je, kipas ke, walaupun aku tengah masak, dapur gas akan ditutup kalau aku tak ada. Padahal aku tinggalkan sekejap je. Nak dijadikan cerita, tengah aku goreng ayam, aku nak pergi ke depan. So aku cakap gini tau, jangan tutup ya, aku nak pergi ke ruang tamu kejap je. Kalau aku nak naik atas atau nak turun ke, kipas on dan aku akan cakap, jangan tutup, kejap je, aku nak pergi ambil barang je. So benda tu tak akan tutup. Maknanya aku kena bagi tahu dia. Satu hari tu aku tengah makan kuaci. Aku tinggalkan kuaci tu sekejap. Makhluk tu dah kemas weh. Aku katalah, kenapa kemas? Aku kan nak makan lagi. Lain kali jangan kemas. Biar aku kemas sendiri. Dan sejak dari tu dia tak kemas. Tapi dia protes. Penyapu yang aku gantung tu dia jatuhkan. Sebenarnya aku takut juga. Tapi bila fikir-fikir balik, dia tak jahat pun. Tak tunjuk muka dia pun. Buat benda-benda jahat pun tidak. Cuma dia suka kebersihan. Kalau aku alihkan sofa, nanti malam time aku tidur, dia jatuhkan kuali. Esok pagi aku cakaplah kat dia, biarlah macam tu pula, janganlah marah. Dan lepas tu tak dengarlah bunyi-bunyi dia protes. Sebulan jugalah aku dengan dia berkawan. Selepas rumah sebelah ni, yakni selang 2 rumah buat sembahyang pindah rumah baru, pasangan baru kahwin orang Cina jugalah, benda tu hilang. Aku ni Melayu. Kalau aku solat, dia tak pernah lah kacau. Bila azan je, dia tutup pintu kuat-kuat. Walaupun semua pintu aku dah tutup dah. Part yang ini aku tak tanyalah, kenapa asal azan je mesti dia tutup pintu kuat-kuat kan? Maunya dia jawab, tak pasal-pasal aku pingsan. So aku andaikan mungkin disembunyikan diri waktu itu. Hari jiran aku buat sembahyang, aku ada nampak macam kelibat Amoy lalu lalang depan rumah. Macam meresah. Cuma bila aku nak fokus ke arah dia, dia hilang. Bila aku tengah buat kerja, macam ada nampak orang perempuan lalu lalang depan rumah. Aku rasa mesti dia. Mungkin dia nak say goodbye sebab dia dah tahu dia akan pergi. Selang beberapa minggu kemudian, mak kepada jiran aku ni datang. Dia tanya aku, sepanjang aku tinggal kat rumah ni, ada tak benda-benda pelik berlaku kan? Aku jawab, ada, tapi benda tu tak kacau pun. Dan aunty tu tanya lagi, sekarang ada lagi tak? Aku jawab, dah tak ada lagi dah. Sejak anak aunty masuk rumah buat sembahyang hari tu, masa tu tak ada. So aunty tu bagi tahu rumah sewa kami ni memang ada Amoy yang tinggal. Kesian Amoy tu, kena bunuh, kena rape. Aku pun, oh ya ke? Dan tak tanya lebih-lebih lah. Cukup itu saja yang aku tahu. Masa dinner dekat tempat kerja suami, aku ikut sekali. Aku tanyalah isteri bos suami aku tu, owner rumah tu siapa? Dia kata adik dia tapi tinggal kat overseas. Aku tanyalah, Amoy ke? Ya, dia kata. Tapi dia sudah stay dekat overseas, dia tak mau balik Malaysia sudah. Tapi dia tak cakap adik dia tu dah tak ada. So aku angguk-anggukkan aja. Sebenarnya banyak kisah aku dengan Amoy tu.
Dia tidak menakutkan, tak pernah tunjuk muka. Dia ibarat kawan aku pula kat dalam rumah tu. Dan dia seolah-olah menjaga keselamatan aku. Pernah ada beberapa orang pemotong rumput datang dan tanya kalau aku nak potong rumput kan. Aku tengok rumput kat tepi-tepi tu memang dah agak panjang. So aku tergerak hatilah nak suruh mereka potong. Belum aku cakap lagi, pintu bilik ditutup dengan kuat. Bunyi kuali periuk dalam bilik bawah tu seperti dicampak ke lantai. Jadi terusnya aku nak minta pemotong tu potong rumput, tak jadi. Aku bagilah alasan dan minta pemotong rumput tu datang hujung minggu sebab suami aku tak ada kat rumah. Beberapa hari kemudian, aku dengar cerita jiran lorong sebelah kena rompak. Patutlah ada polis 2-3 hari tu buat rondaan. Dan kiranya Amoy tu dah menyelamatkan aku. Ada lagi kisah. Aku ni pregnant. Satu hari tu aku nak pergi kedai naik motor. Motor tu rupanya tayar pancit tapi aku boleh je bawa sampai ke kedai. Aku tahu bila aku cerita dekat suami, aku ke kedai siang tu, suami tanya naik apa? Aku cakap lah naik motor. Suami kata motor tu pancit, macam mana aku bawa? Aku cakap lah, tak pancit pun boleh je aku bawa kan. Suami bagi tahu motor tu pancit, dia nak pergi kerja naik motor tapi tayar pancit, sebab tu dia bawa kereta. Dan aku dan suami terkedu. Masing-masing dah tahu dan faham. Memang kerja Amoy itulah. Aku pun tak tahulah ini hantu ke roh ke. Dalam Islam, dalam ajaran kami tak ada hantu maupun roh, melainkan jin dan syaitan. So aku anggap Amoy ni sejenis jin yang baik-baik lah agaknya kot. Jin yang menyerupai dan menjelma menjadi mendiang Amoy. Aku menyewa dengan suami 1/2 tahun je. Dan rumah tu pun sekarang ni dah ada owner baru. So itu sahaja kisah aku dengan Amoy. Aku bagi nama Amoy sebab dia perempuan dan pastinya dia belum kahwin.